Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan demikian lagi sunat, jangan dia kahwinkan anak perempuan yang bikir, ini yang dara. Mana sunat bagi wali perempuan itu, sunat apa dia? Janganlah dikahwinkan anak perempuan dia. Anak perempuan mana? Yang bikir, yang dara. Hingga balik. Mana sunat yang nikah lagi, tunggu sampai balik dulu. Hingga balik dahulu. Dan hasil tu dan kita jatuh tu. Dan meminta izin atas pada jangan. Dan sunat meminta izin padanya anak perempuan yang bikir. Maka apabila hampir balik, ini murahak. Apa dekat-dekat nak balik dah, ini baliklah ia anak perempuan tu. Apabila dia nak balik dah, umur 2-13 dah masalah, 14 dah masalah, tak mari uzur lagi lah. Kalau mari uzur dah balik dah. Apabila hampir nak balik dah, dan berkhandak serta nak serta mau kahwin akan dia. Maknanya dia kehendakkan ini oleh wali tu. Nak kahwin akan dia, akan nak perempuan dia. Mana mau tu maknanya berhajat lah. Kehendak sini berhajat. Mana nak perempuan ni tak boleh nak tangguh lagi dah ni, nampak tak? Ada. Takut jadi kot lain ataupun kita tak berapa nak boleh jaga dah anak tu. Kita ada uzur ke apa semua, maknanya kitanya berkehendak, maknanya berhajat nak kahwin ni agak nak puai tu. Apa hukum tanya sunat? Jadi maka sunat bahawa disuruhkan kita anak puai kita dekat nak balik. Tiba dia tahu kita berhajat nak nikahwinkan dia. Ada beberapa sebab dah. Maka ketika itu hukum dia sunat, bahawa disuruhkan beberapa perempuan yang kepercayaan. Kita cari ada berapa orang puai yang kita harap. Yang puai yang kita harap. Yang kita harap. Yang kita percayai. Seperti mak dara dia ke, atau sain dia ke. Buat apa tu? Menilik. Jadi supaya menilik, kitanya menyuruhkan berapa orang perempuan yang kita ada kepercayaan untuk menilikkan, menengokkan ia, menilikkan ia. Jadi menilikkan itu akan dia, akan pekerjaan anak kitanya. Betul lah. We check, tengok dulu anak dia lagu mana, mai uzur ke tak lagi. Lepas tu nampak lagu mana cara dia, hana tengok urus-urusan dia dulu. Buat apa? Supaya baik hatinya, baik hati bagi anak perempuan tadi tu. Mana supaya gitulah. Gi orang percaya tu gi kecek lah, gi nasihat lah, gi tengoklah, hajarlah macam-macam. Dak buat apa supaya anak tu berasa katanya empak dia. Bimbangnya kasih saya dia, bukannya nak lepas dah. Bukan katanya lah nak tinggal anak gitu dah. Sebab orang budak ni kadang dia mikir lain, kata gua anak ayahku nak tinggal aku dah ni. Aku tak itu lagi, tak budak lagi. Tak balik lagi. Tapi buat apa ayah aku ni lah nak nikah aku dah, nak suruh aku nya jauh dari dia kau dah. Tak. Kita beri budak-budak beri orang puai apa orang. Sain-sain dia mana kita harap, nampak ada sifat amanah lah. Kita hantar dia supaya jinak atau supaya baiklah hati anak kitanya. Habis. Dan demikian lagi sunat pula meminta izin pada ibunya, ibu bagi anak tu. Minta izin ibu dulu. Bini kita ke bini ada tu bini tu mak dia tu, bini kita ke ataupun dah cerai dah ke, ikutlah mak dia. Dan musyawarah dengan dia, dengan ibu. Syarat dulu dengan ibu. Gua mana ni?
Ada anak kita nak nikah kau nah ini sunat musyarat. Ada basyabir tu yang suruh tu. Maknanya semua urusan adalah kita buat kerja musyarat tu lebih baik. Ini sunat. Mana kalau kita ayah, kita nak nikah anak kita, kalau ibu dia ada lagi, musyarat dulu. Bicara dulu. Sebab supaya membaikkan bagi hatinya, hati bagi tu ibu tu. Supaya hati ibu pun baik ataupun hatinya hati anak pun boleh ke. Tapi elok sini mana supaya baik hatinya hati mak, hati ibu tu. Mana mak pun dia dah tak masalah nah. Ni mak pun tak tahu nak nikah pun mak tak tahu dak. Dah syarat dulu. Ni kalau kita nak masyarakat kita sini bukan sunat dah wajib. Wajib adat lah dah. Jadi kita sini tak ada pak nikah anak seorang. Jarim nah lah. Ada jarim nah lah. Kecuali ada masalah cerai balah apa semua tu. Nak bicara dah lagu mana anak dah nak demo ni. Kalau cerai dah. Nak nikah gua-gua ni. Tu bicara dulu supaya lah hati mak pun lah baik. Tak katanya lah nak lepas anak dia dak. Tak suka jahat kita dak. Habis dan setengah daripadanya sunat berkahwin itu, jenis di antaranya sunat-sunat perkara yang berkahwin itu walimah. Di antara sunat ni adalah walimah. Walimatul ursi. Walimah. Buat kenduri. Ni sunat agak, ni sunnah Nabi. Nabi buat kenduri. Di antaranya satu ketika itu Nabi berkahwin. Siapa Nabi kahwin? Makanya sahabat tu adalah tu Nabi pun panggil sahabat pergi makan dah tak? Makan kenduri. Makan tamar lah tu orang Arab tu. Zaman Rasulullah tu makan tamar, makan tu dah buah-buahan tu. Siapa makan dia mana duk kecil lagi. Tak situ be Nabi ada. Beri sahabat tu Ibn Abbas kalau tak salah. Keluar tengok duk buah lagi tengah malam dah itu lagi. Dia mana duk tunggu tengok. Kalau ada kalau orang ni, kalau puan tu ialah pakai hijab, berarti dia tu ialah orang merdeka. Kalau tak pakai hijab, berarti hamba sahaya. Tak tahu tanya itu dia. Makanya akhirnya ialah Tuhan tu turun ayat Quran tu. Tuhan turun ayat mengepek kepada orang tu, kepada sahabat tu. Kita sudah makan keluarlah kerana Nabi itu malu. Ada dok apa lagi malam-malam ni dia mau nak pengantin ni. Tunggu lagi dia mau buat kerja apa tu. Maka gitulah. Kitanya kalau dak saya nikah tu malam tu ada pas makan tu yang duk buah-buah lama lagi. Keluar dah balik dah. Habis itu. Dan ada juga hadis Nabi suruh tu. Nabi suruh buat walimah tu. Nabi suruh buat walimah. Walimatul ursi. Ini sunat bukan wajib. Tapi kita hari ini ialah buat walimah tu buat cari duit. Jadi pada asalnya dia tolong-menolong. Pada asalnya kita walimatul ursi ni kita hanya buat tolong pergi mari. Ada buat tolong pergi mari. Kita hanya masuk buat keduri, dia penghajat demo ni makan, demo pakat-pakat yang berilah duit sedikit banyak tu untuknya ialah pengantin tu memudahkan tu keluarga ataupun wali bagi perempuan tu. Kalau duit lebih lagi bolehnya demo ni buat belanja hak lain lagi. Tiba-tiba hari ni ialahnya ada setengah orang tu pergi tak bagi duit, balah lah. Masa demo ni pergi duit banyak. Bagi demo nikah pula tak pergi ataupun pergi tapi tak bagi duit atau bagi sedikit balah dah. Demo tanda-tanda semua dah. Jadi pada asalnya tolong menolongkan. Jadi kalau kita ada duit supaya ada setengah-setengah tu. Dah di Malaysia tu. Ya, ada. Orang tak ada kaya pun tapi awak keduri tu kat alhamdulillah tak ada kutip duit pun. Tak ada buat buat kesyukuran. Kalau Malaysia kalau awak tu madah kesyukuran berarti maknanya tak ada duit dah. Kalau tak ada sebut kesyukuran tu nak duit lah. Tidak salah hukumnya tapi jangan siapa setara tu siapanya bala ada sepuluh setengah tepat lah. Tu walimatul ursi. Kita hanya buat tu ialah untuknya kesyukuran kerana anak kita dapat bini atau anak kita dapat suami masalah kesyukuran kepada Allah. Ini sunat. Iaitu walimah tu sunat muakkad. Kalau kita tinggal dia makruh. Kita buat sekadar mampu kita. Kalau tak mampu buat nasi kita buatlah buah-buahan. Tu buatlah. Iaitu walimah tu apa dia? Disuruhkan, dia panggilkan, dia madahkan
kepada makanan, kepada untuk makanan. Maka kita madami untuk makan. Makanan mana yang disediakan, mana yang sudah disediakan, ini untuk bagi kedatangan kesukaan tu. Mana kerana kitanya lah disediakan makanan tadi, kerana apa? Kerana kedatangan, kerana ada bau timur. Kedatangan maknanya bau timur, mana setiap benda yang apabila apabila berlaku maka sunat kita syukur pada Allah. Di antara syukur pada Allah adalah kita buat makan hajat orang mari untuk makan. Kedatangan kesukaan, tapi nak ingat walimah ini dalam kitabnya kitabnya Al-Bajuri, bahasanya ialah hari orang datang makan buat balik. Sebab dia mau madah untuk makan, jangan kitanya makan tak buah tu buat balik pula. Kalau tu adat dulu, adat di sini bukan adat sangat juga, ada setengah orang tu mari tak pakat mari dia buat 3 hari 3 malam kan. Mari cukurnya, mari dia buat gula pakat gini. Tiba-tiba apa lah buat syak dah buat klik ke abang dia, buat klik ke rumah dia. Hak orang mari nak makan tak ada dah habis dah. Tu perangai di antaranya perangai kita nak ubah. Ada perangai ubah, tapi lah ni tu banyak dia buat gitu dah. Kalau panggil mari pakat tu dia buat klik. Bukan buat klik sekadar makan tu, buat klik lebih banyak. 10 ada masalah. Puyuk besar-besar mari buat klik. Habis pula ni lembu 2 3 ekor tak cukup. Tu nak minta izin tu dia. Haram dia ambil. Dan juga di antaranya adalahnya kitanya mari makan keduri buat klik. Kecuali boleh apabila kita suka benda tu dia izin buat balik. Kita untuk walimah tu untuk mana masuk dalam mulutnya. Sekadar untuk masuk dalam mulut manusia perut kita tu boleh. Hak awak klik tangan tak boleh kecuali minta izin dia. Izin. Seperti kadang-kadang setengah 4 kan ada buah lebih dah. Ada buah banyak, nampak buah banyak itu kita pun buat. Awak tunjuk tu dia ni. Tak, ya dah tambah ambil. Ada setengah kita. Sekadar sebuah sebiji 2 biji sekadar tu dia mau bagi. Tak, kita tengok tu dulu. Tu ada lagu mana dak kita dok kenal dah gini. Ni boleh klik dah. Apabila benda kita tu kita sengkau tu dia bagi, tak apa kita boleh ambil, tak minta izin pun. Sengkau berat hati bukan sengkau haja mana dak tengok keadaan dia kita besok dok sign dah. Besok dok kenal dah dia ni ialah sekadar tu tak apa ambil. Boleh ambil dah. Kalau boleh aulanya kita minta izin. Kawan nak tu nak buat klik sikit ni. Tu boleh. Tu walimatul ursi. Maknanya disediakan bagi kedatangan kesukaan, kegembiraan. Kesukaan ini 2 laki isteri tu. Sukalah masa tu. Tapi hanya seorang lainnya. Hanya seorang lain. Pasal pinggir masa apa semua tu. Dan waktunya waktu kenduri waktu walimah tu. Kemudian daripada akad nikah. Ini sepah akad nikah. Lepas tu kemudian tu bila? Tak kira lah. Kemudian selalu ke, kemudiannya sebulan 2 bulan ke, ada dia fatani tu, setengah-setengah tempat tu, dia boleh dah. Nak beranak dah baru nak buat, tak masalah. Dah, tapi aulanya dekat akad lah. Lama dah kadang masa tu tak ada lagi, tak ada duit, tak ada apa lagi. Dan jenis kerjakan walimah tu kemudian pada dukhul itu sepahnya dukhul terlebih afdal. Mana afdalnya sepahnya setubuh dulu. Lepas tubuh kita buat lah. Kalau belum setubuh lagi pun boleh dah. Tapi afdalnya kita buat selepas kitanya dah dukhul. Dan menyembelihkan. Mana ada sunat menyembelihkan satu kambing. Kambing tu. Seekor kambing. Mana sunat semoleh seekor kambing. Atau menyembelih itu mubtada. Bermula semolehkan satu kambing, mana seekor kambing. Jadi untuk buat walimah tu terlebih afdal, lebih baik. Kita buat walimah tu kita semoleh kambing seekor paling kurang tu afdal. Antara kemampuan kita paling seekor, 2 ekor, 3 ekor ikutlah. Kalau kambing afdal kerana berkat kambing ni afdal. Terlebih afdal lagi macam gini. Terlebih afdal lagi mana? Terlebih afdal lagi daripada makanan kecil. Bermakanan hak lain lagi. Ada buat makanan hak lain lagi, hak inilah afdalnya kambing. Dan dikerjakan malam itu aula. Ini afdal, tabfanul ibarah. Kita buat kenduri di waktu malam lebih afdal. Dah, itu sunnah Nabi. Nabi buat tu sunnah Nabi. Buat tu sahabat duk buat lagi. Dah. Afdalnya buat malam. Kita sini dak. Tu masalahnya. Tengok kemudahan kita lah. Kita lah ni ialah kadang-kadang kalau suasana di kita hari ni adalah buat malam tu tak malam tu susah. Kita buatlah siang hari, orang nak mari pun senang. Buat pagi, kalau sini paginya. Pangah hari tak ada dah.
Kalau dia di Malaysia, dah jawab dia tengah hari kat Zuhur ke, boleh dah. Tapi siapanya pukul 9 petangnya, pukul 5 gitunya habis dah. Mana tengok keadaan masanya. Tapi hak asalnya, aulanya, afdalnya adalah kita buat di waktu malam. Panggil tak ramai dah apa dah, tak lebar. Dah pakai tuan hajat mari 2-3 idai apa dah. Kita lain nak buat besar-besarkan. Apa nak buat besar-besar tu pergi berutai duit ni hasil apa pula. Berutai orang. Buat sekadar mampu kita. Dan sunat pula jangan dia patahkan tulang kambing itu. Jadi apa lah tu semula jangan patah atas kambing. Jadi pecahkan tulang dia. Mana tengoklah hak mana sendi-sendi dia kita kat hak sendi dia. Kaki dia ke sendi-sendi hak ni dak patah habis. Itu sunatnya. Kita ambil tafaul. Mana mudah-mudahannya ilahnya laki suami ini dua pasangan ini adalah jadi selamat hingga sapanya habis umur tu. Sunat. Seperti akikah juga. Jadi kias di atas masalah akikah. Jadi akikah apabila buat akikah kitanya potong besar-besar dah. Jangan patahkan. Kitanya kat mas sendi-sendi dia. Sekali ngepoh apa semua. Tapi lah ni tak ada buat gitu. Habis dan hasillah asal sunatnya sunat bagi walimah tu. Jadi semata-matanya tu sunat walimah tu hasil asal. Semata-matanya tu sunat walimah itu hasil dengan tiap-tiap makanan barang yang kuasanya seorang tu. Jadi akan dia akan barang. Jadi hak asal dapat sunatnya ikutlah hak mananya kita mampu buat. Kita beli buah 1 kilo 2 kilo ke. Kita buat nasi sedikit ke. Ikutlah hak mana mampu kitanya. Tu dapat pahala dah. Apa dia barang yang kuasanya? Daripada yang mengenyangkan. Jadi benda hak boleh kenyang ke. Buah pun buah kenyang. Buah tamar, buah tu lah. Habis kenyang ke lah. Dan buah-buah kayu ni masuk dah tu, buah kayu pun masuk dah. Mana benda hak menyang tu nasi ke, roti ke. Dan buah-buahan boleh dan buah-buah kayu, beli dah buah kayu. Buat pulut dia ke. Dah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat walimah atas setengah. Mana untuk setengah daripada isterinya, isteri Rasulullah. Dengan 2 cupak syair. 2 cupak syair. Rasulullahnya ilahnya beli hak syair ni jauh butir dia besar sikit padanya lah tu berah. Padi besar sikit pada padi. Lebih besar sikit. Lepas tu yang 2 cupaknya tak banyak tengok. 2 cupak. Cupak tu ada setengah katanya 1/2 kilo lebih, ada setengah katanya ni bunga, ni kere, ada setengah katanya lapar kere macam-macam. Mana 2 cupak. Jadi 2 cupak dia 1 kilo lebih Tak jawab 1 kilo lebih. Itunya. Pak syair. Dan satu riwayat pula dikerjakan bagi Siti Safiyah radhiyallahu anha dengan tamar dan minyak minyak zaitun. Mana makan buah tamar dengan minyak zaitun. Dan dadih, mana susu kering, dadih. Dadih kering. Kering dia baca tu bukan kerang kering. Dan dadih kering maknanya buat dengan dadih, maknanya buat susu kering. Tengok arak tu berakhir makan masing-masing tu. Kitanya lah mana boleh makan dia bawa gitu masing-masing. Arak tu makan lah sedap. Utama makan dengan minyak zaitun dan makan dengan susu kering hak masing tu. Tiju panggil ke mana? Itu dah. Habis dan menyuruhkan akan Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu anhu dengan menyembelih 1 kambing. Tapi Nabi suruh sahabat lain semoleh 1 ekor kambing kerana Abdurrahman kaya. Kaya tu semoleh 1 ekor kambing. Lepas tu buat nak makan tu panggil ramai mari dah. Kalau kita lah ni ialah kalau keluarga ramai, orang ramai, semoleh lah 1 ekor lembu, 2 ekor lembu atas mampu kita. Habis dan bermula memperkenankan makna memperkenankan ini untuk hadir walimah tu. Memperkenankan dia akan walimatul ursi, nak hadir walimah. Terima walimatul ursi, fardu ain ila fardu ain pada asalnya. Itu fardu ain. Jadi apa lagi orang tu mari madah kita, makanya lah wajib kita pergi. Kalau contoh katanya 2 pasangan. Mari madah kita pergi mana madah dulu, kita pergi satu dulu. Madah dulu kita pergi satu dulu. Terima satu dulu. Perkenan mana kita pergi, murah perkenasi mana pergi. Hadir. Bukan makan, hadir. Makan tak makan ikut kita. Hadir tu lagi. Tapi ada syarat-syarat lah. Tak ada syarat-syarat dia. Mana fardu ain?
Tak pergi dosa kita, bukan fardu kifayah, fardu ain. Lagi. Tapi syarat jika tiada reda jangan menyerubu dengan uzur. Syarat apa hukum kata wajib tadi apabila tidak reda, tidak maaf. Yang mana tuai walimah tu, yang menyeru mana tuai walimah tu. Uzur ini uzur padanya tidak pergi tu. Uzur mana uzur daripadanya pergi, mana uzur pada tidak pergi tu. Kita minta maaf pun je tak boleh nak pergi. Kalau demo tak pergi, lain kali kawan pun tak mari dah. Kalau demo buat apa-apa, kalau tu nak pergi. Kita nak royak dia, guna ni aku pun ada uzur apa ada gini tak cek, ada dok jauh ke macam-macam dah. Ataupun royaklah keuzuran kitanya. Kalau nyatanya tak, kalau kita ada uzur sungguh syar'i, tu tak nak pergi dah. Ini masalah kitanya uzur tak ada keuzuran, jadi mana tak adanya kita minta maaf tak pergi pun tak boleh. Kita boleh pergi tapi kita tak segi masalahnya. Kalau orang tu tak maaf, tak jadi hukumnya wajib. Kalau tu katanya tak apalah, tak. Kalau boleh pergi alhamdulillah, kalau tak boleh pergi buat guna urusan demo. Tu tak apa. Tapi kalau tu dia kata nogi wajib pergi, nogi. Habis dan kata setengah ulama maqabil hak saat ni hak muktamad tu. Kata setengah ulama pula sunat jua. Kalau ikut hak ni tak apa. Kalau ikut pendapat ini mana tak wajib, tak pergi tak dosa dah. Lebih lagi sampai hari ni kita tak nogi dah. Sebab apa? Sebab lah ni tu buat macam-macam, buat kenduri. Kalau umuh sini kan kadang-kadangnya ada setengah tu buat kenduri, buat si hari tu untuk Islam, baik molek tok lebar ke apa gitu, tapi malam tu je buat. Dah minum arak macam-macam. Wak ni Allah akbar. Nauzubillah. Lepas tu wak dia panggil wak mari tu dia wak meja tu salah. Pakai tu satu meja tu berapa nak bayar. Lepas tu macam-macam ada minum keras apa semua tu. Dah. Macam-macam lah tu. Orang nak buat tu payah. Sehingga setengah tok email tu dia katanya kalau nak buat walimah, nak madah tu nak bagi kami akad nikah boleh. Tapi syaratnya dia mau buat walimah dulu. Kalau buat walimah kemudian tak boleh. Kami tak pergi. Sebab apa? Sebab mereka ni kalau kita akad nikah dia buat walimah tu minum arak macam-macam. Ya panggil kafe mari, panggil tu mari. Panggil kafe mari tak apa, arak tu masalah. Biar. Ada nama dia, arak tu. Lepas tu kalau buat dulu tak apa dah. Buat dulu tak tu dah. Tapi buat dulu pun ada je buat semula pun macam-macam lah ni. Dia cari duit je tak kira apa dah. Allah wadah zami akhir zaman. Dan hanya wajib, ini atas pendapat muktamad, dan hanya wajib memperkenankan jadi pergi kepadanya walimah tu itu dengan beberapa syarat. Jadi kalau kita ikut pendapat yang muktamad, kata wajib kita nogi no hadir dah walimatul irsi pun ada syarat-syarat dia. Nyatanya setengah daripadanya beberapa syarat tu jangan ditentukan bagi yang kaya ju. Jadi walimah itu jangan dikhususkan untuk kayanya. Ada setengah tu buat walimah memang panggil kaya-kaya mari, orang miskin tak dah, tapi umur dia tak panggil orang miskin, tak panggil hak tu. Maknanya kalau dia tentukan dia buat khususkan untuk panggil orang kaya-kaya saja, tak wajib kita tak nak pergi bapanya tu bukan buat kesyukuran, dia buat panggil pok kaya saja. Tu dia ada satu syarat. Dan diserukan pada hari yang pertama. Ini dan syaratnya ialah diserukan pada hari yang pertama. Hak tu hak sunatnya. Kalau hari yang kedua harus. Kalau hari yang tiga pun harus lagi. Tak salahnya dalam kitab tu ada sebut 3 hari ya. Maknanya hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang pertama sunat. Satu kau wajib, kau muktamadnya wajib, yang keduanya sunat, yang tiganya lahnya riya dah. Buat keduri 3 hari 3 malam. Tu dak dah. Tu. Hari pertama, hak tu hak wajibnya. Awal sani mana dia bukan khususkan kepadanya orang kaya saja dan diserukan pada hari yang pertama hak tu. Mana kalau hari yang kedua tak nak pergi dah. Mari pergi dah. Hari ni panggil pula, pergi pula. Tak. Tak wajib dah. Hari yang mula-mula hak wajib. Hari yang kedua, hari tiga tak wajib dah. Cuma hari yang kedua tu harus, hari tiga tu makruh lu tak salahnya. Maka jika dikerjakan je, tengok dia tulis jauh gitu dah. Tengok dia tulis jauh situ, dikerjakan. Maka jika dikerjakan jenis walimah itu 3 hari, ada sini. Kalau dia buat 3 hari 3 malam, tiada wajib pada hari yang kedua, tak wajib dah. Dan makruh pada hari yang ketiga, ni ada sini. Hari yang tiga adalah makruh. Kerana seolah lah kata tu riya dah nak pasal kaya sungguh memang wak sungguh ni. Tak ada. Sunnah nabinya wak kali tamanya. Kalau kali yang kedua tu harus lagi lah, tak apa lagi.
Sebab apa? Sebab kadang-kadang bagi lebih. Bagi tak habis. Makanya orang mari tak ramai hujan ke masalah ya hari yang kedua pula panggil pula orang mari pula tak apa. Hari tiga tu yang tiga tu makruh kita pergi dah. Dan lagi jangan ada di sana itu, mana di tempat walimah tu, orang yang menyakiti dengan orang yang nak pergi tu. Dengan mereka yang nak pergi. Jadi apabila kita nak pergi tiba-tiba di situ ada orang menyakiti kita, tak nak pergi. Tak wajib pergi dah. Demo madah kita pergi makan keduri, makannya tu walimah, tiba-tiba di tempat walimah tu ada orang hak menyakiti kita. Orang duk maki kita, orang duk hina kita, nak pergi mana? Masalah situ kita duk puak salafi tu masalah. You duk hina kita, you duk fitnah kita, duk potong gambar kita, potong video kita, potong ni. Kita tahu dah orang tu. Tiba-tiba kita nak pergi mana sakit hati. Tak, kalau orang duk di situ ada menyakit hati, duk maki dia ke, duk gapo dia ke, maka tak wajib pergi tengok situ pula dah. Atau orang yang tiada patut kedudukan dengan dia, atau tempat itu adalah ada mana tu adalah tu. Dan lagi jangan ada di sana itu orang yang tiada patut kedudukan dengan dia, dengan orang tu. Kedudukan ini oleh orang yang nak hadir tu. Orang nak hadir sini dia tak patut duduk sekali orang tu. Lagu mana? Puak-puak hak pakai seluar pendek. Puak-puak haja, dia buat keduri panggil macam-macam hari. Tiba-tiba tu nak pergi masya-Allah. Macam-macam orang tu tak sesuai duduk dengan kita. Kita tu nak duduk gua dengan demo ni duduk tak tina jati duduk kursi sekali. Masa lewat. Tak sesuai kita pergi atau pergi pun duk bercampur aduk masalah. Tak nak pergi. Tak wajib pergi tapi kadang dia tok guru lah ni dia asalnya tak wajib dah tapi dia panggil dia tengok dia tengok pula kat dia. Kalau tak pergi takut demo ni kata itu banyak. Dia tok guru pun ialah pergi terpaksa pergi ke. Tapi kalau tak pergi pun tak berdosa dah. Kerana ada sana ada orang yang tak layak kita duduk sekali dengan dia. Yang ada hak tu. Kalau ada hak tu tak wajib. Sebab tu ada setengah tok guru tak pergi tu maknanya dia tak pergi tu kita tahu tok guru ni gua nak tak hukum kau. Tak dia tahu dah sebab dia tak pergi tu. Tapi kita hari ni adalah seolah umum balwa dah. Ini seolah umum balwa dah panggil meratai semua gitu dah. Mak makan capur sekali tu sekali lagi. Pagi maklum dah kita nyetok lebab ke tu bukan tu. Ada maklum lagi tengok kiri tengok kanan nampaklah macam-macam tu. Tu masalah. Tu kita. Dan lagi jangan ada di sana itu pula tempat walimah ni pekerjaan yang mungkar. Jangan situ ada perkara mungkar. Duk minum arak. Ada orang duk pengantin itu tak pakai kain tudung masalah. Ada yang menyanyi berlagu gitu karaoke macam-macam. Atunya kalau ada mungkar di situ tak wajib. Jangan ada sana ada benda mungkar. Ibarat mungkar sama adanya buat dosa kecil atau dosa besar. Mungkar fahsya. Fahsya mungkar. Ini kalau luar lafaz ini fahsya maknanya dosa kecil, perkara yang dosa kecil. Kalau mungkar dosa besar. Fahsya wal mungkar. Ini fahsya wal mungkar. Maknanya fahsya tu dosa kecil, mungkar dosa besar, tapi kalau sebut satu di antara dua tu, makanya fahsya pun masuk dosa kecil, masuk dosa besar dan mungkar pun masuk dosa kecil, dosa besar. Dia panggil kawaid Arab katanya iza ijtama'a iftaraka. Apabila sebut kedua-dua, ijtama'a sebut kedua-dua, iftaraka mana berbeza dari dua lafaz tu. Berbezalah ia benar tu. Ada dua benar ni. Tapi wa idza iftaraka ijtama'a. Tapi apabila diperceraikan, diasingkan, sebut satu di antara dua tu, maka ijtama'a makna terkumpul kedua-dua. Itu lafaz fahsya mungkar tu. Maka sini aladahnya masuknya dosa kecil dan juga dosa besar. Duduk situ orang buat dosa. Duduk menyanyi, duduk gaponya, dah duduk berdepek, duduk tina, jatuh, duduk sekali, kursi, tu meja sekali masalah. Hak ajnabiyah tu. Kalau mungkar tak wajib juga lah. Melainkan di sini kan. Melainkan dapat ia seorang tu menghilangkan dia. Jadi dapat ia orang yang hadir tu menghilangkan dia. Kalau jadi orang tak buat, tak apa. Contoh katanya lah Tok Emir. Orang takut dia. Kalau Tok Emir lagi hasilnya habis. Dah menyanyi, berlagu macam-macam. Buat Tok Emir lagi pakak. Berhenti habis. Tak apa. Tak wajib Kerana dia gitu alahnya cegah fahsyat mungkar. Kalau dia pergi dapat cegahkan fahsyat mungkar tadi, maka wajib nak pergi ke? Lagi. Kalau pergi orang takut dia. Tafriq melainkan maka wajib ia seorang yang dia madah tadi hadir, wajib hadirlah untuk cegah fahsyat mungkar. Maka setengah daripada yang mungkar itu
hamparan setera. Tu hamparan setera. Adalah hamparan setera ni, hamparan pengantin, hamparan buat daripada setera. Orang kaya ke? Datuk-datuk orang kaya masalahnya di hamparan tu dia setera. Maka setera tu adalah haram di atas lelaki. Ada orang puai tak apa dah atas lelaki. Tiba hamparan sat ni hamba sat ni ataupun panggil tu kapik tadi adalah dia buat pada setera haram. Tapi setera tu hak banyaklah. Daripadanya capuran tu. Kalau setera sikit apa lagi? Ada ulama bahas pada masalah setera tu alahnya siapa mana hari tak. Katanya satu robok. Dah kalau setera contoh pakai kitanya ilahnya kain belakang. Hak satu robok tangan tu adalahnya adanya setera. Tu setengah ulama tahrir dah. Tapi Imam Suyuti sebut adalahnya apabila setera saat ni siapanya 50-50. Mana kain hak bukan setera 50%, hak setera 50%. Hal lebih pada tu. Kalau 50-50 harus lagi. Imam Suyuti ada sebut dalam Asybahun Nazaiyat. Dan kita ulama pun anak pun ada sebut ada masalah tu. Tu bab fikah lah buat. Kerana baju orang kaya-kaya ke. Baju tu. Yo capo tu. Sebab tu ada masa tu sama Dr. Luqman kita yang mufti wilayah hari ni tu ada. Beliau cerita hari tu katanya satu masa tu adanya JAKIM bagi duit untuk pergi sebabnya nak tahu hukum baju tu. Baju nak tahu baju, panggil baju pun baju besar tu. Kotak baju pun. Ada. Maka nak tahu baju tu nak hukum, kita nak hukum tak boleh. Nak hukum benar baju tu semata-mata hukum tak boleh, nak tahu dulu. Dia capo gua mana? Dalam 40,000 riyal rasa. Berapa ribu? 30 ribu. JAKIM beri siasat. Kita tanya lagi, tak buat lagi kedai ni, tanya ni tak. Hak ni capo berapa peratus, hak ni 30%, hak ni 20%, hak ni 40%, macam-macam. Hak ni 80%. Boleh lah hukum. Nak hukum atas baju tu. Maka nak hukum tu kita nak tahu dulu. Ada baju tu hari aku gana lagi siasat dak lagi buat lagi kedai ni dia tahulah. Hak ni ada capuran setera tu berapa peratus. Tu. Situ. Hak ni masalah hamparan. Dan hamparan maknanya ialah hamparan buat daripada setera. Tu mungkar juga. Tak kena gilah. Dan rupa binatang ada tak? Rupa binatang pada tu atapnya, atap rumah. Ini adanya rupa, adanya lukisan, ada gambaran, ada tepek gambar-gambar binatang yang cukup seekor. Binatang makna benda yang bernyawa yang cukup seekor. Sekiranya kalau ada nyawa dia hidup. Ada gambaran ada tu. Sebab tu ada satu ceritanya salah ada sebut Al-Bajuri kalau tak salah mu. Makanya satu ketika tu ilahnya seorang wali Allah tu jagi makan kenduri. Apalagi siapa sana dia tak masuk rumah tu dah. Tak masuk tapi dia mengatakan apa tak masuk rumah, tak nak rumah tu. Mana ternyata bahasa tabir, tirai tu. Adanya gambar binatang situ tak lagi. Kerana malaikat tak masuk rumah. Cuma mana dalam gambar kita ambil gambar ataupun gambar kita lukis dengan color dengan apa tu atunya khilaf ulama. Itu Syekh Dr. Marbawi, Imam Marbawi ada sebut lagi kaum Muhammad Al-Marbawi pada awal tu. Kaum Al-Marbawi pada awal tu ada sebut masalah tu. Jadi hal masalah tidak ada khilaf ulama tu anak okey. Yang buat patung tu, buat padanya kayu, buat padanya batu tu tidak ada khilaf ulama. Kalau buat pada tu hukum haram kita letak dalam rumah kita semua hari malaikat tak masuk rumah. Itu masalahnya tidak khilaf. Hak khilafnya pada masalah lukisan ataupun gambaran hak kita ambil gambar hari ni. Ada setengah hari, ada setengahnya tidak. Itu ada khilaf situ. Tengoklah Al-Marbawi yang pertama tu yang hak muka surat kaum Marbawi tu. Buat mari hadis apa semua tu. Kerana apa? Kerana bahasanya ilahnya orang yang mau gambar tu ni ilahnya tu Allah dah menaknakan ilahnya musawwirun. Musawirin ialah orang buat rupa tu. Maka musawirin tu apa makna dia? Musawir sebab tu kalau bahasa Arab lah ni kita nak ambil ada aina makan taswir. Di mana tempat nak ambil gambar. Maknanya apabila taswir situ musawir situ maknanya ambil gambar dengan video ni, ambil gambar dengan alat atas ni. Tu sebuah bahasa lain tapi musawir pada zaman Rasulullah bukan ni. Musawir tu adalahnya buat patung tu. Sebab tu khilaf situ. Tapi orang lain ni ada setengah tak musawir masuklah. Sebab lain ni pun ada sebut musawir. Situ. Tapi pada hak tak ada khilafnya adalah hak tu, anak ke tu, hak patung tu.
Awak gambaran ni ada khilaf-khilaf lagi lah. Mana ada rupa binatang pada atas tu tak wajib juga. Pada atas rumah dia. Duk atas rumah dia, duk atas tu ada gambar gambar apa, gambar kijil, gambarnya uta, gambar macam-macam tu. Kuda apa semua tu. Tak wajib lagi. Atau pada dinding rumah dia. Dinding rumah pun adanya tepek dengan gambar-gambar macam-macam tu. Gambar binatang. Lepas tu kalau gambar ulama tu, hak alik kita ni tak apa, tak masalah. Dia mau ambil agama-agama ulama-ulama besar-besar tak situ syirik. Syirik apa? Kita bukan nak sembah dia. Ada. Ada. Lepas tu dia mau ada. Dia tanya pada asalnya iblis tu buat masa Nabi Nuh AS wafat tu. Iblis tu mari tulis. Bukan iblis mari tulis. Iblis mari buat anak ke. Iblis mari buat anak ke kecil dulu. Dia mau tengok. Nak pergi kerja tengok rupa tu dulu. Oh inilah. Ingat ke Nabi Nuh AS. Maka lama kelamaan makanya anak cucu mari tengok, oh ayah aku, tok nenek aku nak pergi kerja, mari sembah ni dulu. Maka bawa pada anak cucu dia sembah tok patung tu. Patung bukan gambar lukisan ni, gambar adalah buat anak pakai tu. Kalau mau iblis kau besar. Oh ni kau besar lagi. Kau besar. Sembah jadi besar. Sebab tu lah ni dia kalau dia kelatih tu besar. Dak kalau duk baca tu. Duk apa duk okey duk baca duk tupak. Oh tupak hak duk tidur pun besar, hak duduk pun besar semua. Kalau di rumah kita ni tak ada lagi hak besar tu. Tak ada jumpa lagi hak tokong besar supaya di Kelantan tu. Walaupun dia negara Kemboja ni adalah kafir, tapi tak nampak besar seperti tu lagi. Mungkin ada tapi kita tak nampak lagi, mungkin ada wak dia wak hak besar-besar tu. Ada. Kalau ada pun duk tidur, hak duduk besar seperti tu boleh tengok cokoh tu tak ada lagi. Di Kelantan besar situ. Tu patung tu. Dia buka hak gambar ni tu. Kalau gambar ni adalah ulama ada sebut atau makruh, ada macam-macam sebut. Atau pada tabirnya, tabir rumah dia, tabir tirai. Ada ataupun lasi. Ada situ duk lasi rumah. Duk tirai, duk tabir. Tu dah nogi dah. Atau pada pakaiannya, pakaian bagi tuai rumah tu. Pakai tuai dia. Ataupun dia pakai baju tu baju ada gambaran. Ada gambar orang, ada gambar binatang macam-macam. Budak binatang tu benda yang bernyawa lah. Manusia pun sama lah. Tu. Baiklah, saya pakai orang tak pergi. Tiada jenis tiada mungkar, tiada jenis. Jenis tiada mungkar, tidak jadi mungkar, tidak jadi tu dosa jika ada ia gambar tu pada hamparan bagi seorang tu. Kalau duduk hamparan tak apa, kita jinjak, kita duduk atas tak apa. Maknanya sejadah atau mana hamparan dia, kapek dia adanya gambar-gambar binatang tak apa. Sebab tu nak hinakan. Kalau duduk atas tu nak mulia, nak hormat. Kalau buat jinjak tak masalah. Boleh. Sebab tu di antaranya Tok Uamo katanya, dia tanya kalau kita hari ni kita duk ikut kaul, ikut pendapat yang mengatakan bahasanya mana-mana rumah yang ada sebut dalam hadis mana-mana rumah yang ada anjing ataupun adanya gambar, ada surah, maka malaikat rahmat tak masuk rumah. Jadi kalau kita nak ikut pendapat yang mengatakan bahasanya murak gambar tu adanya lukisan tu. Mana tu kita buat lukis dengan tangan dengan apa semua tu. Semata hak tu bukan anak kedak, makanya semua rumah ulama malaikat tak masuk rumah. Kerana mana-mana rumah ulama akan ada kamus. Kamus Munji, kamus Al-Marbawi, kamus hak lain lagi ada gambar binatang, ada gambar tu. Pas kita nak masuk belakang dah. Lepas tu ada. Kalau mana semua tu ada belakang, berarti maknanya tak dibilangkan. Tapi ada setengah dia tanya tak. Hak masalahnya malaikat tak masuk gambaran yang di dinding, di atap atau di tirai yang buat tu. Kalau dalam tu kita tutup tu tak apa. Dalam contoh dalam kitab, dalam kamu, tu kita tutup bukan nak tunjuk nak itu, tu tak masalah. Jadi macam-macam lah. Ada setengah tu hak tu ni. Ya sebab Nabi tak sebut mari jelas-jelas gitu ke. Ada khilaf lah. Tidak mungkar kalau sekiranya idah gambaran itu padanya hamparan. Kalau hamparan tak apa. Kalau hamparan tidak masalah. Boleh. Mana tak mungkar, hogilah. Apa yang bukan mungkar, hogi. Tengok hamparan dia, Allah ada macam-macam gambar binatang, gambar ni, gambar tu. Apalagi orang tu madah kita, wajib no? Hogi. Tu baik sini, baik.
Tak ada dia. Dan bantal tak porak, bantal bisa dah. Dok batal tak porak. Ni supaya bantal tu, tapi kita lah ni ada buat dengan bunga dah, ada gambar bunga tu tak masalah bunga tu. Kalau gambar binatang, gambar burung kau, gambar tu kau, tu tak masalah, dok batal tak apa. Dan yang sudah dia potong kepalanya tak porak, kita kat kepala dia. Maka potong tu setengah hutu kata gini, kita ambil tu potong apa dah. Ambil kale ke ambil apanya, potong sikbi nampak putus. Dia mati dah situ. Potong. Ada tapi kepala tak ada dah. Atau potong kepala dah. Sebab tu ni ada orang tanya soalan. Tanya soalan tu ialah orang puai tu lah ni jabakannya gelar tangan. Dah bakal gelar tangan je ada gambar adanya buat bentuk binatang tu. Maka apa hukum dia? Saya katanya, tengoklah kalau memang benda ni buat tu ialah sekiranya kalau cukup seekor, kalau ada nyawa hidup tak boleh haram. Faham? Nak pahala aku mana hukum ni? Tak boleh kita ni tak tahu benda tu jelas tu. Dah dia buat tu boleh hidup ke tidak? Nak tanya orang lain pula, awak tu. Tanya orang ahli tu. Ahli katanya benda ni kalau sekiranya ada nyawa hidup. Kalau nak bagi jelas, jangan buat kepala. Ada masa waktu jangan buat kepala. Kepala buat kecil je. Ayat tu pasal kau tuai dia, kau tokai buat, kau tokai ada nepo amah tak ni, jangan bubuh kepala tak apa. Sebab sini dia tanya kat kepala apa dah? Kata kepala. Atau rupa pohon kayu tak apa, kalau pokok kayu, kalau bunga tak masalah. Boleh. Mana tidak mungkar jadi wajib lagi. Dan haram merupakan mana menggambarkan ayat alal mukallah. Itu haram merupakan segala binatang. Halu binatang hari kita buat lukis ya. Tapi supaya tak adilah khilaf tu. Ialah buat gambar tu. Gambar kita tulis dengan tangan apa semua. Kalau boleh kita tulis dah di pasir, kita jalan patah, jalan apa tulis buat di pasir dah. Buat uta, buat hak ni, buat hak nu, masalah kita buat tu kita ambil tangan potong hak. Ada? Buat siap dah, potong bismillah. Apa? Masalah. Atau buat tu buat belai-belai potong dulu dah, jangan bidah hidup dulu. Buat beli separuh ke, tak cukup seekor lagi, kitanya potong kepala sikit. Buat. Dah potong ambil kuku ke, ambil potong sikit, ambil pisah ke. Potong. Haram merupakan segala binatang, tak ada jenis binatang. Semua jenis binatang tak boleh. Dan tiada gugur fardu, mana tak lepas kewajipannya perkenan walimah tu. Tidak gugur mana tidak lepas kewajipan fardunya fardu perkenan walimatul ursi tu. Tak lepas pada wajib nogi dengan sebab puasa. Kita puasa. Tiba-tiba orang madah gi. Ada? Apa hukumnya? Wajib nogi. Sebab apa? Sebabnya perkenan itu ijabah itu mana nogi. Mazhab kita Asy-Syafi'i ijabatul ursi adalah negi. Kalau ijabatul muazzin adalahnya tu kitanya sebut lafaz atau kita berdoa tu. Mazhab Hanafi ijabah negi, ijabatul muazzin negi. Sebab ijabah tu mana negi. Mazhab kita Asy-Syafi'i tak berbeza, kalau yang azan adalahnya mulut saja. Tapi dah gi masalah lain. Mai jemaah negi, jemaah tu masalah lain. Adapun kalau masalahnya ijabatul walimah adalah lagi. Kalau tu maknanya tak jadi perkara yang menghalangkan, yang menggugurkan kewajipan perkenan itu, ijabah itu dengan sebab puasa. Sebab apa? Sebab dia mau hajat pergi ya, maka dah walimah tu hajat pergi majlis. Maka tak apa, sebab tu ada setengah orang state tu dia hajat kan. Pak cik atau esok atau seminggu lagi kami buatlah sekian tu, kami buat walimatul ursi gini buat syukuran sikit. Hanogi. Puasa pun tak apa. Bagi siapa sana je kita ada tengok keadaan lah. Kalau kita tak buka puasa, siapanya lah sakit hati, siapanya tua dia berasuh hati, tak buka. Ada? Kita buka. Kalau hak buka hak qada lah, bukan hak wajib. Kalau wajib tak boleh buka. Dah kalau sunat mazhab kita Asy-Syafi'i, lepas dah kita ngaji bab puasa hak sunat boleh kita batal. Ada? Kecuali setengah mazhab. Maka jika ada ia seorang puasa sunat, ada sini. Jika ada ia seorang tadi seorang hak demo tu madah tadi itu ilahnya puasa sunat, berbuka itu afdal. Jadi maka berbuka itu afdal. Afdalnya kita bukalah. Ada? Kita pergi sampai sana, afdalnya kita buka, okey. Afdal ke puasa tu. Sebab ambil hati dia ni.
Tapi syarat tapi katanya lah buka itu afdal jika kesukaran mana berasa hati. Yang menyuruh jadi tu dia. Hak menyuruh tu. Kalau katanya tak buka dia modal tak gua nak tak simaki hak aku kau magi ni. Mau tahu gapo dah, ada. Kitanya kalau nampak tu dia tak berapa suka kalau kita tak makan, kita makan dah. Makan pun dapat pahala dah. Niat puasa tadi, mana kitanya batal puasa ni dengan sebabnya keuzuran dapat pahala puasa tu. Masalah kita batal saja-saja hatunya tak ada pahala. Dan meniatkan. Jadi sunat meniatkan berbuka itu kerana memasukkan kesukaan saudaranya tu seorang tadi yang Islam. Kerana apa? Kerana Nabi tanya seorang sahabat tanya tu ayul tu amal afdal ya Rasul. Rasul katanya lah idkhalus surur. Ada. Masukkan ialah gembira di atasnya orang Islam tu. Ada menggembirakan umat Islam. Kalau kita makan kitanya contoh katanya kita makan itu kita tak suka masalah. Atau makan itu adalahnya buh Cina motor ke kita nak makan. Bukan tak makan kalau umuh kita tak makan, kalau umuh kita makan. Sebab tu ada setengah orang jahil. Bukan setengah orang ramai haji tak reti. Tengok ada demo buah Cina motor, buah itu dalam tu umuh orang makan. Umuh kita nak makan tak reti. Kita makan umuh orang kerana takut demo berasa hati. Umuh kita tak apa kita boleh buat. Faham tak? Nak reti. Ini setengah orang tu dah kecil. Orang ngaji sama ngaji. Dah ngaji tu ni. Ada. Bubuh tu makan Allah. Kalau duk umur sendiri tak makan. Warak gapo gitu, dia tak reti. Kitanya panggil ada adab pula. Kita bukan kita tak makan je berasa hati. Satu. Dah kalau umur kita dia boleh bertinggal. Benar kita yang umur kita boleh buat. Kalau umur orang kita jangan buat. Ada takut dia mau berasa hati. Dia panggil idkhalus surur. Kalau kita buat tu masalah. Anda ngerti masalah bab ni. Kalau orang kecil itu orang tak ada ilmu. Ada ngaji tapi ngaji tak ada ilmu. Ada. Buat warak lah mari moh orang makan, beli kedai makan, tapi moh dia sendiri dak. Tu tak reti bang. Moh kita tak apa kita yang boleh buat. Kita boleh suruh bini kita jangan bubuh hak ni. Hak bini curi bubuh buat agak. Hak tu masalah agak. Ada. Kalau moh orang tak apa tengok idkhalus surur. Kita tak makan berasa hati orang. Tak ada demo madah kita pergi. Itu masalah. Anda reti bab ni. Tinggal. Bukan kita hukum haram. Tak boleh kita tinggalkan. Ada setengah sain tu yang ngaji dia pondok sekali. Memang dia kalau dia mau buat Cina motor memang mutah. Dia mau hajak gimana pun tak boleh. Tak makan mutah. Sebab dia tengok dia tanya dia rakyat cerita tapi sungguh tak sungguh wallah dia tanya dengan berita orang kafir Thailand, sebut berita Thailand sebut dalam TV katanya ilahnya Cina motor buat pada tulang babi. Dia tanya kalau yang makan mak mutah. Tak boleh. Maka dia ingat tu mutah. Ada hati ni. Jadi tapi hak cerita tu tidak muktamad lagi sebab ada setengah katanya buat daripada ubi macam-macam tu. Ada setengah pada buat ubi lah, hak Jepun buat hari ni. Tengok ni Cina motor buat mari mana? Mari Jepun, tak ada orang lain buat. Bukan buat pada ubi, kalau ubi lah lagi. Sebab tu macam-macam. Tapi kita tanya benda tu syubhat. Benda asal benda syubhat ana sekata buat benda tu le babi, hak ni setengah katanya ada setengah lagi tanya ada pokok dia. Mana ada pokok dia? Ada hak dia le tu dia buat daripadanya kalau di Mojo ni dia tulis dah buat daripadanya tu berat badannya ubi. Ada tu. Tapi yang sebenarnya kita wallah ini masuk syubhat. Ada. Ini ada tiba ni, ada. Ada. Masalah. Pak makan pun jaga-jaga. Teh sikit ni makan semua. Dia mudarat bukan bagi tu sihat. Kalau makan sihat tak apa. Tinggallah dah. Kalau jelas tu haram lah tapi tak jelas benda ni. Mana kita niat buka ni kerana untuk masukkan kesukaan saudaranya yang Islam tu. Masuk gembira tadi kalau surut. Masukkan ada tu gembira di atasnya umat tu atas saudara kita yang Islam. Dan jika tiada kesukaran kalau tak susah pada hati yang memanggil itu mana tu madah tu. Kalau tidak suka hati, tidak susah hati orang tu, jangan berbuka puasanya afdal. Jangan mana? Tidak, jangan sih mana tidak berbuka puasanya seorang itu ialah afdal. Dah afdalnya tak buka lah. Pergi pun dah buah-buah gini kelik. Kata makan dah. Apalah kami kena dah ikutlah sebut dah atau kami kalau sebut puasa tu takut yang lain pula. Kalau sebut pun tak apa tengoklah dah. Kalau katanya tak apalah kami aku tak sedap perut lah macam-macam cari jalan lah. Tapi bohong pula kadang. Kalau boleh tak usah bohong lah. Afdalnya janganlah tersiap-siap gitu. Atau puasanya itu fardu. Maknanya kalau sekiranya tak suka hati maka tak afdalnya dengan buka. Atau puasa itu fardu. Kalau sekiranya puasanya seorang itu fardu, maka haram ia berbuka. Ini fardu sebabnya nazar ke?
atau sebab bayar kifarat ke, atau sebab qada ke, tu wajib dah. Niat qada masalah. Contoh orang puas masalah niat qada puasa Ramadan masalah. Tak nak pergi. Nak tu pergi wajib tapi buka tu haram. Buka tu haram. Hak sunat mazhab kita Syafi'i adalahnya haruh. Ada haruh aja, tak berdosa dah. Kecuali mazhab, kalau tak salah mazhab Hanafi dia. Habis, dan harus memakan barang yang didatangkan baginya. Maknanya orang buat datang mari, diidangkan, didatang buat mari untuk baginya, untuknya, untuk seorang tu. Dengan ketika ada lafaz izin tak apa dah. Jadi apalah orang idam mari, kita pergi pak dia motak pak. Dia masih selekeh dak, tak ada sebut selekeh dah. Tak ada sebutnya lah dah. Kalau bahasa taninya atau bahasa Kelantan lah. Tak ada sebut gitu dah. Lah ataupun selekeh dah dak. Selokan dah tak ada sebut dah. Bubuh hajasnya boleh pakai tak? Boleh dah, tak apa dah. Harus dah. Tapi kalau boleh lagi, dia sebut dulu. Bakar dah, makin-makinlah. Tu aulanya. Tapi kalau tak pun harus dah, boleh dah. Dan jangan ia seorang tu tasarruf. Ada sini, jangan tasarruf memerintahkan yang lain ini akan tu orang lain daripada makan dirinya ju. Dah jangan. Lain daripada makan dirinya. Maknanya jangan tasarrufkan makanan itu. Yang lain ini untuk orang lain daripada makanan dirinya, dari makan dirinya. Jangan. Kucing mari pun tak boleh. Walaupun tuai kucing tuai tak boleh haram. Kita makan kucing meow. Kita beri haram. Sama kucing tuai dia atau tidak haram. Kecuali kita tahu tuai dia reda. Tak apa. Kalau tulis tak apalah tulis tu. Ini masalah makan ni. Ada kita kadang kucing mari pak lepa ya sekau. Ketu pak lepa. Tak boleh haram. Dia mau biar orang makan bagi binatang nanti makan dah hak lebih-lebih tu. Tu haram ingat molek. Jangan tasarruf atau budak mari. Makan budak mari. Tak boleh. Budak dia tak madah mari tu. Kita bagi tak boleh. Kecuali yang panggil mari budak-budak mari. Tu tak apa. Kalau rumah kita sini budak-budak mari apa kat helak pergi. Tak apa sebab tu dia masyhur dah sini. Sini kalau kita buat duri buat apa ni budak mari budak. Tu rumah pun kat bagi budak ambil. Kalau dia suasana di tengah-tengah tempat tak lah. Tengok. Jangan kita tengok keadaan molek. Jangan tasarruf, jangan bagi, jangan guna dan merintahkan ada makan di sini untuk orang lain daripada untuk makan di tak boleh. Dan harus mengambil akan barang yang diketahui akan redanya. Kalau kita tahwi dengan bos kita berat suka ataupun kita yakin bosnya tuai reda, tak apa boleh ambil. Nyonya tuai walimah tu tak apa. Dengan bos dia desain kita, dengan bos memang dia pun ialah tu dia mau rakyat berkata, tak apa tu dia tanya tak apa makan tak habis buat kelik tak apa. Dia mau rakyat bakat bisik-bisik rakyat. Atau kita tahu dah memang gitu. Tak apa, tak masalah boleh. Dengan bahasa makin yang banyak gua-gua ambil lah. Kalau sengkau tu dia bagi. Dan harus menaburkan. Ni. Harus menaburkan dirham dan dinar tak apa, tak haram dah. Tabur gini. Budak-budak mari pun lepas. Duit. Kalau kita sini coklat dah. Orang Malaysia mari ke dulu ke kain. Orang-orang hak dulu buat main kain, baju apa sini mari atas meja pak je lepas pakai ambil. Ini kalau kita taburkan duit dirham atau dinar, apa hukum dia? Boleh. Dan gula mana coklat. Gula mana coklat. Ada gula sini bukan gula mana sakar ada. Gula mana coklat masalah. Dan lainnya boleh kita tabur budak-budak mari lepas lagi. Harus hukumnya, tak haram. Bukan masalah menghina ni. Untuk gembira. Sebab tu ada seorang tok guru mendengar dah. Tok guru tu dia masukkan dia aku amale. Aku amale. Aku amale kuat mujarrad amale dia, musajab. Banyak duit tok guru tu. Di Fatanin. Ada. Tiba-tiba tiap-tiap hari raya, puluh-puluh ribu kok jual lepas duit. Budak mari. Apa hukum? Harus ni tengok sini. Dia kata tok guru nak tak bagi tangan tak ada. Tak suka budak-budak mari suka bubuk pun dia tu. Ada budak-budak mari pakai bubuk pun dia sukalah pun dia. Masalah tu harus. Ingat malah hukumnya harus kita tabur. Buatlah jari-jari dak kita sini. Panggil budak mari, mari ni, agak mari pak lepas duit. Ada 10,000. Dah pakai. Pak lepas pagi budak pakai bubuk gini suka. Tapi syaratnya rakyat pun dia jangan balas dah dak. Tu hukumnya harus. Tapi kalau bolehnya kita beri tangan lah, dak beri tangan. Harus tak apa. Pada berkahwin mana pada ketika berkahwin dan lainnya ikut. Ada lainnya lain kahwin ikutlah. Hari raya ke hari lain ke ikut. Boleh. Dan harus ni banyak orang tanya ni ingat balik ni. Apa hukum dia perbuatan ni gua nak usah ni? Nak ingat ni masalah ni. Dari kita Arab sebut ni.
Sebab mim aja ambil pada kita arak dah sini, semua kita arak. Dan harus memungut dia mana ambil, mungut ambil. Pungut ambil, kutip ambil. Dan harus mana boleh mengungut atau memungut dia mana mengkutip akan dia akan dirham ataupun akan dinar tersebut tu. Harus. Apabila orang lepas harus, kita ambil pun harus. Mana tu izin dah tu. Lepas tu. Sebab tu di sinilah ulama katanya, apabila benar tu ilahnya contoh dia arak, masa dia arak dulu, kain jatuh. Dulu. Mana arak ni kalau kain jatuh tak kutip ambil dah. Bukan di Mesir. Dia kutip ambil. Tapi di Mesir ni kalau kita jatuh memang hilang perak dah. Yang adat dia gitu kali. Jatuh perak kalau mata habis hilang. Mungkin nyatanya kalau bagi tu jatuh halang dah tu ibadah. Mungkin adat dia wallah alam lah. Kita jatuhkan tu lapak baru lagi. Baru pakai sekali ruanya. Jatuh pak dah tu angin mari tak khabar. Kita tengok tak ada dah. Deh. Tapi kalau arak dulu dak je tuai tengok pun tak ambil. Sebab arak tak apa ya kaya di Saudi. Deh. Supaya juga ada pelajar-pelajar di Malaysia, ada di pondok-pondok Malaysia kain baru-baru lagi pakai sekali ruanya lagi. Ngaji 40 kali pada dan mau sedekah demo bagi tu. Tiba-tiba kalau jatuh bawah tak ambil dah duduk situ. Pas boleh ambil boleh kita kutip-kutip ambil basuh pakai kau jual ikut aitan lah harus tak apa dah. Kerana kita tahu tu ya. Tuai dia reda tuai dia lah tak sah dah. Kalau benda kita tahu tuai dia sengkot barat tu sengkot tuai dia tak sah boleh kita ambil. Walaupun baru sekalipun. Walaupun baru sekalipun sebab tu apalah tuai nampak tuai lepas dah. Atau adat dia pelajar ni kalau jatuh memang tak ambil dah. Sebab setengah budak perempuan tu sama ke. Kai furdah dia mahal-mahal tu 20 riyal lebih. Ada selah ada. Tu kalau jatuh bawah tak ambil dah. Hak tu apa hukum? Boleh ambil, harus ambil. Ada harus ambil. Mana harus mengumumkan akan dia boleh. Dan meninggalkan itu aula tapi kita tak ambil itu aula dah ambil dah kerana masuk lagi sini. Dan lepas itu aulanya kita ambil dah kalau budak tak apalah. Tapi kalau sedikit, tak? Kalau sedikit cuma kalau banyak. Banyak ambil ya. Tak? Banyak ambil. Berapa ni? 1,000 ya, 2,000 ya, 400 ya ambil ya. Berapa ni? 10 ya. Biar tinggal. Habis masalah tu ni satu masalah wajib atas tiap-tiap orang yang berkahwin itu bahawa mengajarkan isterinya. Ni masalah nak bini. Nak bini hangat. Nak bini mun hajar. Hajar apa hajar isterinya, isteri dia lah, isteri mung. Dan gundiknya ni ada kalau pakai hamba, sahaya dia. Kalau ada sahaya no, ngajar sahaja pula. Apa dia hajar? Hukum haid. Jadi kalau dia panas di. Wajib dia hajar hukum haid. Apa haid gini-gini tu. Anu hajar pahitanya tak panas. Masalah. Tu nak panas bak haid. Lepas tu hajar dia. Tak halusi pun tak apa dah sekadar. Ada. Kalau mutahayyirah memang payah sikit. Wajib hajar bak hukum haid. Kalau panas sikit, kalau tak panas suruh dia ngaji. Atau panggil orang main ngajar dengan upah duit ke guna ke wajib ni. Sebab tu tanggungjawab besar orang nak bini. Jangan semata nak bini nak ikut nafsu tu. Banyak. Dah tanggungjawab. Dan barangnya haram atasnya haid tu. Mana kerana haid tu? Nak ajar juga. Ni kalau haid apa harinya? Ni mazhab ni hari gini, mazhab tu hari gitu. Kalau mazhab Hambali, kalau tu Ibn Taimiyah, kalau mari uzur, ada je boleh baca Quran. Tu mazhab dia. Ada setengah mazhab kalah jugalah. Jumhur ulama bosnya hari. Jumhur ulama kerana hadis tu adalah mazhab kita Syafi'i dan juga ulama lain kata hadis sahih. Hadis katanya ialah orang puan mai uzur tak boleh baca Quran tu. Cuma ada setengah mazhab katanya boleh tu kerana hadis tu hadis dhaif. Macam-macam. Khilaf situ. Banyak lain ni pelajar-pelajar hafizah tu. Ada setengahnya ustaz tu suruh baca. Dah. Lepas tu kalau Syekh Nuddin dan Tok Tugul lain kata haram. Kok mana ni? Ada. Ini masalah khilafiyah. Tapi aulanya sah lah. Jumhur ulama tak boleh. Mana nak hajar pula di bono hari sebab ni kalau hari tu hari tak boleh tidur ni. Bini mai uzur duk tidur lagi. Ni masalah. Tak ngaji. Hari tak ngajar, hari tu tidur pula. Allahu akbar. Inilah masalahnya. Dah tok laki tak ngaji. Nak sangat kau tok laki tak ngaji. Asal handsome-nya, asalnya cuma ada. Asal tengok semaknya. Oh kalau semak kau gila lah. Tok laki maya tak mana, faedahah tak gerti. Bak ngaji tak gerti. Ada, hak nu tak gerti, hak ni tak gerti. Bini mari uzur pun tidur gak. Pas bini tak beri dah kok dosa. Sama-sama tak gerti. Wajib taat ni tok laki wi, kalau tok laki masih muka tidur, paling belakang habis nolak anak dah. Hanya dengan hak tusanya. Dan tanya ialah ustaz duk serama. Kalau alah mana-mana puan
Yang tok laki dia marah, dia tidur paling belakang masa muka, maka dilaknatkan oleh malaikat hingga sampai cerah. Tiba-tiba tok laki nak tak boleh takut pasal masa. We juga mai uzur, dosa besar. Ada? Dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Kalau bini mai uzur, dia tahu dah, dia subuh, hukumnya adalahnya dosa besar. Kalau tak tahu, tidur-tidur baru mari. Tadi ingat ada tak mari lagi uzur. Tidur-tidur baru Allah uzur ni. Tidur tengok dah Allah darah apa ni? Darah tak apa, masalah tak tahu. Bukan tak tahu hukum sebab taksir haram. Mana orang lain ni panggil tak tahu hukum sebab taksir, sebab malah ngaji tu haram. Ada? Saya tak tahu hukum itu, katanya tidur dengan bini mai uzur tu adalah hukumnya haram, saya tak tahu. Tak tahu mung tu ada tak tahu masuk neraka lah, kerana mu malah ngaji. Ada mu malah ngaji. Tu dia. Allah ni kadang dia duk ngaji bab fadail ni. Fadail amal berakhir lah. Ibrahim amal tak salah. Tapi nak ngaji juga farad ada. Tu. Ilmu yang fardu saat ni. Nak ngajilah farad ada masail, jangan fadail saja. Dua-dua kita ngaji. Tu ngaji. Sebab takut-takut ni lah masalahnya. Ni nak ngajar ni ada sebab apa atau apa lahir tu apa haranya sebab ada gini-gini nak ajar aku bini dia. Pengajar guna sama-sama takti tapi tak orang lain pula mari. Padanya lah ni sebenarnya ada internet ada belaka bukalah tulislah basuh mojo basuh apa ada belaka sia ke. Pandai sia tengok sia, pandai Arab tengok Arab. Bahasa Melayu tengok Melayu ada belaka lah ni. Senang. Gapo dia barang bayang daripada haram sembahyang nak raya. Kalau mari uzur tak boleh mayah haram. Lah pula tak sah. Dan puasa pun haram. Dan wajib qada puasa tiada sembahyang. Jadi apalanya dah kalau dia mari uzur puasa tak kena qada atau puasa kena qada tapi sembahyang dak. Kerana riwayat Siti Aisyah katanya diperintah disuruhkan oleh Rasulullah akan kami orang perempuan jemaah perempuan dengan diqadakan puasa tapi dia tidak disuruhkan dengan qada sembahyang. Dah kerana semaya tu tiap-tiap hari nak qada seumurnya hanya kalau puasa setahun sekali nak qada. Lepas tu pun qada puasa qada semaya pula tengok pula ada kalau habis kalau mari haid gini apa nak qada mana tu kalau habis masa ni nak ngaji ni ada. Slow. Nabi kau hotspot tak boleh? Tak buka hotspot tengok. Tak apa minggu lagi sana. Buka hotspot tengok.